TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, anda sedang menonton Road to Success SPM 2021. Saya Syamira Nazir dan hari ini saya akan menemani anda di rumah selama 1 jam untuk kita belajar subjek matematik tambahan di mana topik ini merupakan fungsi kuadratik. Dan macam biasa, Mira tidak berkesorangan. Mira ada guru dan juga ada tetamu di Google Meet atau siapa itu nanti Mira akan perkenalkan. Tapi sebelum tu, suka untuk Mira ingatkan sikit kepada anda yang berada di rumah tentang SOP memandangkan kita di dalam norma baharu dan juga Mira nak beri ucapan syabas dan tahniah kepada anda yang ikut SOP yang telah ditetapkan. Anda memang hebat dan ingatlah kita semua adalah frontliner, jadi kita jaga kita. Baik, untuk kita kenali siapakah guru kita, dengar cerita cikgu kita ni merupakan kali kedua beliau datang di kelas Road to Success, jadi tidak asing lagi. Jadi kita tengok dahulu profil guru. Baik, itu dia cikgu kita, Cikgu Nofarizian Muhammad Zain. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Syamira. Syamira, apa khabar hari ni? Saya sihat, baik. Semangat nak belajar. Alhamdulillah. Sihat cikgu ya? Alhamdulillah. Terima kasih Syamira. cikgu kerana datang ke kelas Road to Success SPM. Cikgu, saya difahamkan cikgu dah datang ke kelas ini untuk kali yang kedua. Ya. Betul Ini adalah kali kedua. Pada hari ini ada kali kedua untuk slot Road to Success SPM 2021. Okey, baik. Sebabkan cikgu dah kali kedua ni, mungkin ada perbezaan daripada yang pertama dahulu. Ya, ada. Yang apa yang cikgu nak fokuskan kepada kelas kali kedua kita ni cikgu? Okey, pada kelas kali kedua ini cikgu akan fokus kepada topik yang kedua. Baik. Iaitu kita akan mempelajari topik yang kedua kita adalah fungsi kuadratik. Wow, itu dia fungsi kuadratik. Baik cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, ayo kita sanitasi tangan terlebih dahulu. Mari cikgu. Okey, cikgu boleh sanitasi tangan terlebih dahulu menggunakan gel pembasmi kuman. Terima kasih Syamira. Sama-sama, kemudian diikuti dengan saya. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Okey. Wow, cantiklah cikgu punya face mask casing. Lain. Okey, baru nampak muka Cikgu Nofarizian manis orangnya. Ataupun Cikgu Farizian mesra disapa dengan Cikgu Easy. Ya, itulah panggilan yang kata glamour jugalah di sekolah. Cikgu Easy yang mengajar Admaths. Okey, harap-harap kita punya Admaths ni pun pasti easy juga untuk murid-murid faham. Okey, cikgu, bila disebut pasal murid-murid ni, di studio bukan hanya ada Mira seorang saja, tetapi kita pun ada calon-calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafis. Mawib. Ini dia. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Jangan lupa untuk unmute mic. Wah, manis semua. Semua nampak bersemangat pakai baju uniform sekolah, cikgu. Ya. Okey, mungkin kita boleh persilakan mereka untuk perkenalkan diri seorang demi seorang terlebih dahulu. Silakan calon SPM pertama kita, Nurliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Nurliana Batrisha dari Semesta Mawib. Baik. Terima kasih adik Nurliana. Seterusnya kita ada calon SPM kedua, Azim. Silakan Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azim Syafiq bin Azman dari Sekolah Semesta Mawib. Baik. Seterusnya calon SPM yang ketiga, kita ada adik Nurin Elmilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Nurin Emilia daripada Semesta Mawib. Baik. Yang keempat, kita ada calon SPM yang bernama adik Iman Marsha. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Marsha. Saya daripada Sekolah Semesta Mawib. Baik. Yang kedua terakhir bersama dengan kita hari ini, calon SPM kita adik Nur Danish. Silakan adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Danish binti Muhammad Azman daripada Semesta Mawib. Baik.
Dan yang terakhir sekali Cikgu, yang bersama dengan kita hari ini. Ini dia calon SPM kita. Amirul Aiman. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Nama Waalaikumsalam. saya Muhammad Amirul Aiman dari Swista Mawid. Baik. Okey, terima kasih. Ini dia kita punya calon-calon SPM kita Cikgu. Okey. Ini semua anak murid Cikgu ni? Ini semua anak murid cikgu yang cikgu ajar daripada tingkatan 4 sehinggalah sekarang. Dan Baik. mereka ni semua tengah bersedialah untuk menghadapi SPM 2021. Wow, okey. InsyaAllah semua akan dapat keputusan yang cemerlang ni. Tengok muka pun tahu ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh cikgu panggil Syamira Mira? Boleh Cikgu, tak ada Boleh. masalah. Okey Cikgu, ini kita dah berkenalan dengan mereka. Kita punya calon-calon SPM 2021. Sekarang ni Cikgu, memandangkan kita bakal sambutan Hari Guru tidak lama lagi pada 16 Mei. Jadi sekarang kita sedang berlangsung satu kempen iaitu kempen #Terima Kasih Cikgu. Dan kita juga ada terima ikat daripada murid seluruh Malaysia yang dihantar dalam talian. Jadi ayo kita saksikan. Wah, itu dia di skrin kita nampak ikatnya Guru Cahaya Inspirasiku #Terima Kasih Cikgu. Terima kasih kepada murid yang menghantarkan ikat tersebut dan juga ada juga fizikal card Cikgu yang dihantar. Cantik sangat dalam bako tu, Mira. Ya, betul. Saya ambil satu Cikgu saya bacakan. Baik. Dipersilakan Mira. Saya ambil warna hijau lah, sama dengan warna Cikgu buat baju Cikgu. Ya, hari ni sama pula kan. Damai hari ni. Ya, betul. Okey, ini dia Selamat Hari Guru 2021. Kita tengok kat dalam dia. Okey, #Terima Kasih Cikgu. Buat cikgu yang tersayang, terima kasih sebab didik saya, ajar saya dan nasihati saya. Saya sayang cikgu, cikgu adalah wira saya. Ikhlas Irfan. Terima kasih adik Muhammad Irfan dari SK Mercang Marang Terengganu. Terima kasih. Cikgu adalah wira saya. Terima kasih, itulah Mira. itulah kasih. kita punya sedikit kad untuk sambutan Hari Guru kita di mana temanya ialah berguru demi ilmu bina generasi baharu. Okey cikgu, ini tentang sambutan Hari Guru. Kelas kita ni nak berceritakan tentang matematik tambahan pula di mana kita nak belajar fungsi kuadratik. Ya, fungsi kuadratik. Apa tu fungsi kuadratik cikgu? Susah ke cikgu sebenarnya ni? Okey, kalau Mira tanya soalan tersebut susah atau tidak, kita tunggu sekejap lagi. Kita berkenalan dulu dengan standard kandungan kita pada hari ini. Boleh cikgu, tapi sebelum tu cikgu, macam kita tahu kalau AdMed semua akan kata susah. Saya jujurnya saya pun mengambil AdMed dahulu. Ya. Okey, tahu bagaimana tahap kesukarannya tapi mungkin kita akan tahu susah ke senang sebentar nanti. Jadi itu pandangan saya. Kita dengar pula pandangan mereka murid-murid di luar sana tentang subjek matematik tambahan ni bagaimana. Tidak semua orang menggemari mata pelajaran matematik. Ada kabar angin yang mengatakan matematik tambahan adalah pelajaran yang sukar bagi pelajar sekolah menengah. Tetapi apabila saya mempelajari fungsi kuadratik, ia banyak diaplikasikan dalam kehidupan di hari kita. Sebagai contoh, banyak bentuk parabola dalam kehidupan kita. Contohnya, jambatan dan landasan roda pesawat. Harapan saya semoga rakan-rakan di sana terus tekun dan berseronok dalam mempelajari mata pelajaran matematik tambahan. Saya suka topik persamaan kuadratik kerana saya dapat menggunakan kaedah penyelesaian di dalam mata pelajaran lain seperti fizik. Dalam menyelesaikan persamaan kuadratik, saya dapat menentukan fungsi-fungsi bagi persamaan. Dalam topik ini juga saya menyadari bahawa persamaan kuadratik bukanlah hanya persamaan yang ditulis di atas kertas, tetapi ia banyak diaplikasikan di dalam kehidupan sebenar. Oleh itu, saya doakan supaya calon-calon SPM agar dapat mencapai keputusan yang cemerlang. Sejujurnya saya masuk kepada topik ini kerana topik ini merupakan sambungan dan lanjutan daripada bab 1 matematik tingkatan 4. Dalam topik ini juga ia membantu saya untuk memperkukuhkan kemahiran dan kefahaman saya untuk menyelesaikan persamaan kuadratik. Selain daripada menggunakan kaedah pemfaktoran yang telah dipelajari dalam matematik, kaedah-kaedah lain yang dapat digunakan dalam bab ini dan hanya dipelajari dalam matematik tambahan adalah seperti kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan kaedah penggunaan rumus. Pada pendapat saya, kaedah penggunaan rumus adalah yang paling terbaik digunakan dalam bab ini kerana kaedah ini adalah lebih ringkas dan lebih mudah berbanding kaedah-kaedah lain.
pandangan calon SPM 2021 kita. Ada yang kata senang, ada yang kata susah, ada yang kata suka, tak sabar nak belajar sebab ini merupakan sambungan daripada bab yang terdahulu. Bagaimana pula cikgu untuk subjek ini? Adakah betul dia merupakan sambungan kepada bab yang terdahulu? Itu tepat sekali Mira. Sebab kalau pelajar tu tidak menguasai bab sebelumnya, maka pelajar ni akan ada masalah untuk memahami bab seterusnya. Jadi pengenalan kita untuk bab 2 hari ini pun dia akan digunakan pada subtopik yang ada pada tajuk ini nanti. Baik, okey. Itu cikgu terangkan sikitlah tentang apa kita nak belajar ni kan. Bagaimana pula dengan pengenalan kepada fungsi kuadratik ni cikgu? Pengenalan kita akan tengok slide kita. Boleh Boleh Mira? cikgu. Okey. Jadi tajuk yang kita akan belajar pada hari ini berada di bawah bidang algebra. Okey, tajuk 2 sifar fungsi kuadratik. Standard kandungan kita adalah 2.1 persamaan dan ketaksamaan kuadratik. Dan standard pembelajaran, cikgu ambil nombor je dulu, 2.1.1 dan 2.1.2. Dan pada hari ini, objektif pembelajaran kita, pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan rumus. Manakala yang kedua, murid dapat membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca yang diberi. Jadi, untuk menyelesaikan persamaan kuadratik pada hari ini, kita imbas kembali. Okey, kembangan ungkapan algebra. Buat pengetahuan Mira, mereka ni, ini adalah kemahiran yang mereka belajar di tingkatan 2. Jadi pada paparan sekarang, kita ada kurungan A tambah B tutup kurungan kuasa 2. Jadi untuk kembangan ungkapan ini, cikgu nak minta anak-anak cikgu, sebab mereka dah belajar masa di tingkatan 2. Okey, antara mereka berenam, siapakah yang boleh tunjukkan jalan kerja untuk kembangan ungkapan algebra ni? Siapa yang dah bersedia boleh angkat traffic light hijau. Itu dia. Silakan Azim. Okey, thank you Azim. Okey. Dia senang je. Mula-mula kita buat 2 kurungan. Lepas tu kita masukkan A tambah B, A tambah B. Lepas tu kita darab masuk A darab A dapat A kuasa 2. A darab B dapat 2AB dan B darab B dapat B kuasa 2. Okey. Terima kasih Azim. Kita cuba tengok di paparan. Okey, sama dengan Azim buat. Okey. Dan bila dia buat pengembangan, dia akan dapat A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2 dan dia akan dapat, okey, yang color merah ni kenapa cikgu warnakan dia merah? Sebabnya ini dikenali sebagai identiti perfaktoran yang mereka semua ni dah belajar semasa di tingkatan 2. Okey, seterusnya masih lagi di peringkat imbas kembali dan di sini cikgu pun nak minta, okey, apakah bentuk persamaan kuadratik? Okey, antara pelajar murid-murid cikgu, siapa yang boleh bagi tahu bentuk persamaan kuadratik? Silakan. Okey, silakan Nur Danish. Okey, terima kasih Danish. Danish tak buka mic. Jangan lupa untuk unmute mic, Danish. Okey. Okey Danish, apa yang Danish tulis dekat kertas putih ni? Bentuk persamaan kuadratik ini dia akan jadi AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey. Dengan A, B dan C adalah pemalar dan A tak boleh, nilai dia tak boleh jadi kosong. Okey, terima kasih Danish. Kita tengok. Okey, bentuk dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar sebagaimana Danish tulis tadi. Okey, dengan syarat A, B dan C adalah pemalar di mana A ni tak boleh sama dengan sifar. Kenapa dia tak boleh sama dengan sifar? Sebab X ini merupakan pemboleh ubah bagi persamaan ini dan dia adalah ciri persamaan kuadratik. Dia X, ciri yang kuasa yang paling tinggi dia adalah 2. Baik. Jadi kalau A sifar, maka X ini dah menjadi kuasa 1 yang paling tinggi. Jadi dia tak boleh. Itu dia dikategorikan sebagai persamaan
bukan kuadratik, jadi akan jadi persamaan linear. Okey, sekarang ni dekat sini cikgu nak ingatkan kembali pada murid-murid di luar sana. Okey, sila bezakan sebab kita ada banyak huruf kat sini Mira. Betul. Ada A, ada B, ada C, ada X. Jadi A, B, C adalah pemala ni, dia merupakan nilai, nombor. Okey, kalau X ni dia pun boleh ubah. Dia boleh diganti dengan pelbagai nilai yang berubah-ubah. Okey, seterusnya cikgu nak minta contoh. Okey. Kita berkenalan dengan bentuk am. Sekarang ni kita nak tahu contoh persamaan kuadratik pula. Cikgu nak minta salah seorang pelajar cikgu. Siapa Okey. nak beri contoh? Okey, silakan adik Nurin. Nurin. Okey. Contohnya adalah X kuasa 2 tambah 4X tolak 9 sama dengan 0. Okey, so ini adalah contoh yang diberikan oleh Nurin. X kuasa 2 tambah 4X tolak 9 sama dengan sifar. So perhatikan dekat sini, okey, depan X kuasa 2 ni dia tak nampak apa-apa Mira. Dia sebenarnya apa? 1. Tahniah Mira. Okey, dia memang 1. Itu sebabnya dia magic matematik tambahan ni. Ada yang kita tak nampak atas paper tapi kita tahu, boleh gambarkan dalam kepala kita. Okey, contoh yang kedua. Cikgu minta 2 contoh sahaja. Boleh. Okey, Contoh yang siapa kedua? yang boleh bagi contoh yang kedua? Okey, silakan Iman. Okey, Iman. Jangan lupa unmute mic. Okey. Contoh saya ialah 3X kuasa 2 tolak 7X tolak 5. Okey, itu contoh yang diberikan oleh Iman. 3X kuasa 2 tolak 7X tolak 5 sama dengan sifar. Okey, jadi selepas kita imbas kembali persamaan persamaan kuadratik ini. Okey. Baik. Baru kita boleh selesaikan persamaan seterusnya. Okey cikgu, sekarang kita dah tengok beberapa imbas kembali. Kita berhenti berehat seketika cikgu untuk kita tengok pula bagaimana untuk selesaikan persamaan kuadratik seterusnya. Anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. KPM TV KPM. Dalam Road to Success SPM 2021, sebelum kita berhenti berehat tadi, cikgu dah terangkan 2 imbas kembali daripada bab sebelumnya kan cikgu. Sekarang ni kita nak tengok pula, nak fokus bagaimana cara nak selesaikan persamaan kuadratik. Silakan cikgu. Okey Mira, terima kasih. Kenapa kita nak selesaikan persamaan kuadratik ini? Okey, kalau tadi kita tengok dia ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar tu. Jadi sebenarnya kita nak mencari nilai-nilai X. Okey, dan nilai-nilai X ini dikenali sebagai punca yang memenuhi persamaan ini. Jadi kita tengok contoh. Okey, sebelum tu, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita menggunakan kaedah. Okey, yang pertama, kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, ringkasan dia PKD. Jadi kalau selepas ini cikgu menyebut PKD itu bukan Pusat Kesihatan Daerah ya Mira. Dia adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan kaedah yang kedua adalah rumus. Okey, kita akan tengok dulu kaedah yang pertama. Okey, menyelesaikan persamaan kuadratik. Okey, contoh 1. Sekejap cikgu nak ambil pen. Pen dah merah. Okey. Jadi selesaikan persamaan X kuasa 2 tambah 8X tolak 2 sama dengan sifar dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Sekarang ni cikgu tekankan dekat sini sebab kehendak dia adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, dan beri jawapan betul kepada 4 angka bererti. Jadi cikgu akan terangkan langkah demi langkah macam mana kita nak cari jawapan kepada persamaan ini. Okey.
jalan penyelesaian. Sebelum tu, untuk kaedah penyempurnaan kuasa 2, cikgu akan terangkan 2 contoh, iaitu ada 2 kes. Kes tu sekejap lagi. Apa itu kes? Okey. So kita ambil, ini permulaan langkah jalan kerja kita. Kita ambil persamaan arm kita. Okey, dan ini kes yang pertama yang cikgu nak terangkan, iaitu A sama dengan 1. Okey, langkah pertama, perhatikan di sini ada negatif 2. Okey, negatif 2. Cikgu? Okay, cikgu sebenarnya nak conteng. Okey. Jadi, cikgu nak bawa negatif 2 ni ke sebelah kanan. Okey, perhatikan. X kuasa 2 tambah 8X tolak 2 ni berada di sebelah kiri. Jadi, kita akan aplikasi konsep kesamaan. Apa itu maksud konsep kesamaan? Kita akan jadikan negatif 2 ni sifar. Jadi, kita kena tambah 2 di sini. Okey. So, bila kita tambah 2 di sebelah kiri, konsep kesamaan kita, sebelah kanan pun kita kena tambah dengan 2. Tambah dengan 2. Itu konsep kesamaan. Okey. Dan langkah seterusnya, nampak? Sebab negatif 2 tambah 2 dia dah jadi sifar. So, dekat sebelah kanan dah jadi positif 2. Seterusnya, langkah kedua. Okey. Pada yang kuning ni, X kuasa 2 tambah 8X, tiba-tiba ada ruang kosong kat sini. Okey, dan tolak 2 ni cikgu pun letak ke belakang sikit. Okey, kita akan buat penambahan. Okey, kurungan perkali bagi X per 2, tutup kurungan kuasa 2. Bila kita tambah perkali bagi X per 2 kuasa 2 di sebelah kiri, sebelah kanan pun kita kena tambah. So, aplikasikan konsep kesamaan ini. Okey, apakah perkali bagi X? Jadi, kita tengok kat sini ada X kuasa 2, ini ada X. Jadi, perkali bagi X adalah 8. Okey, ini kira nota lah. So, jalan kerja kita yang ini. Di mana perkali bagi X tadi, kita letak positif 8 sebab dia positif. Jangan tinggal nilai positif ini. Jadi, per dengan 2 dikuasa 2 kan, 2 masih lagi kat sini. Okey, nampak? Dua-dua kita kena letak di kedua-dua belah. Okey. X kuasa 2 masih lagi X kuasa 2. 8X, 8X. Okey. Okey. Positif 8 per 2 ini nilai dia adalah 4. Tapi kita kuasa 2kan dulu. Okey, sama juga di sebelah kanan. 2 tambah positif 8 per 2. Okey, 4 juga dikuasa 2kan. Okey, dekat sini cikgu nak tekankan. Okey, dia akan jadi macam ni. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab di sini kita sebenarnya melakukan perfaktoran. Okey, perfaktoran ini kita menggunakan identiti perfaktoran tadi yang kita dah imbas tadi. Yang ini. Okey, lupakan dulu yang sebelah kanan. Kita tengok dulu yang sebelah kiri ini, di mana kalau kita perhatikan A kuasa 2 ni dia sama dengan X kuasa 2. Okey, dan 2AB adalah 8X lah. Okey, B kuasa 2 ini adalah 4. Jadi, yang kuasa 2 ni dia duduk dalam kurungan A dengan B. So, sama juga di sini. X kita letak kat sini, 4 pun kita letak kat sini. Kita faktorkan dia letak. Okey, jadi kuasa 2. Okey, sama dengan 2, ini kita nilaikan dia. 4 kuasa 2, 16. Okey. Okey, jadi 2 tambah 4 kuasa 2 tadi 16 ni akan jadi 18 lah di sebelah sini. Okey, sekarang kita perhatikan pula kuasa 2. Kita tak nak kuasa 2 ni. Jadi macam mana kita nak hapuskan kuasa 2 ni? Okey, di sini masih lagi konsep kesamaan. Kita punca kuasa 2 kan. Punca kuasa 2 kan kedua-dua belah. Okey, kat sini cikgu nak explain sikit. Kenapa kita kuasa 2, kita punca kuasa 2 kan untuk hapuskan ini. Kita patah balik kepada konsep bila kita ada X kuasa 2. Okey, sama dengan A. Jadi, kita akan punca kuasa 2 kan kedua-dua belah juga. Okey, dekat sini, ini kita nampak simbol punca kuasa 2. Dia sebenarnya X kuasa 2, bila kita kurungkan dia, dia adalah 1 per 2. Sama dengan A punca kuasa 2. Okey, menggunakan hukum indeks,
Okey, 2 darab 1 per 2 ni dia akan jadi X kuasa 1 sama dengan punca kuasa A lah. Punca kuasa 2 bagi A. Okey, sama je kat sini. Okey, selepas tu yang ini dia akan terhapuslah kuasa 2. Jadi, tinggallah ungkapan X tambah 4 sama dengan, okey, bila kita punca kuasa 2 ni, dia akan ada 2 nilai. 1 positif dan 1 negatif. Okey, bila ada positif dengan negatif ni, dia akan ada 2 jalan kerja. Kita bawa dulu yang positif. Okey, dan yang negatif punca kuasa 2, 18. Okey, di sini sebab kita nak mencari nilai X, okey, kita nak mencari nilai X, jadi kita masih lagi menggunakan konsep kesamaan tadi. Positif 4 ini kita nak bawa ke sebelah kanan. Jadi kat sini kita tolak 4. Tolak 4, sini pun kita tolak 4. Jadi dia dah tinggal X. Punca kuasa 2, 18 tolak 4. Okey, so menggunakan kalkulator. Murid-murid boleh guna kalkulator dekat sini. Tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan X iaitu 0.2426. Okey, bagi jalan kerja yang kedua, di mana X tambah 4, okey, sama juga. Kita tolak 4 sebelah kiri, so sebelah kanan pun kita tolak dengan 4. Jadi, dia akan keluarlah X sama dengan punca kuasa negatif dulu, negatif. Sebab ada negatif dekat depan ni, punca kuasa 2, 18 tolak 4. Okey, jadi guna juga kalkulator murid-murid. Jadi X sama dengan negatif 8.246. Okey. Jadi kita kena tengok tadi. Tadi soalan kita dia nak apa? 4 angka bererti. Jadi jawapan akhir kita mesti dalam 4 angka berertilah. 0.2426 dan negatif 8.246. Okey, ini penerangan lengkap untuk penyempurnaan kuasa 2 PKD. Okey, contoh yang kedua. Soalan hampir sama, selesaikan persamaan 2x kuasa 2 tolak 5x tambah 1 sama dengan sifar. Masih lagi dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Beri jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. Okey. Perhatikan, tadi cikgu dah bagi tahu PKD nilai A dia mesti 1. Jadi ini penerangan cikgu untuk kes yang kedua di mana A tidak sama dengan 1. Jadi apakah tindakan murid-murid supaya A ini menjadi 1? Jadi kita akan setiap sebutan ini dengan 2. Jadi 2 per 2 dia akan jadi 1. Okey, X kuasa 2 lah. Okey, so tolak dengan 5 per 2X tambah 1 per 2. Jadi kat sini kita bahagikanlah setiap sebutan tu dengan 2. Okey. Jadi kita akan ulang balik. Okey, kita akan tengok nilai C, kita akan bawa ke sebelah kanan. So di sini, okey, kita guna konsep kesamaan tadilah. Kita akan tolak dengan 1 per 2, tolak 1 per 2 bagi kedua-dua belah kiri dan kanan. Okey. Okey, di sini kita akan ulang balik. Nota kuning, yang warna kuning ni adalah nota untuk PKD. Okey, cikgu nak minta. Sebab cikgu dah terangkan tadi. Jadi cikgu minta, siapa antara murid-murid cikgu boleh jelaskan langkah seterusnya? Siapa nak cuba jawab? Okey. Okey, terima kasih. Silakan, Nurliana. Batrisha. Batrisha ke Nur? Kita panggil dia Bat. Oh, Mira. Bat. Okay. Nama manja dia Bat. Silakan, Bat. Untuk formula tu, kita isikan perkali bagi X tu iaitu negatif 5 per 2. Okey, selepas tu kita kena buat apa lagi, Bat? Kena bahagi dengan 2. Kita bahagi. Maknanya perkali bagi X ni negatif 5 per 2. Kita bahagi lagi dengan 2. Jadi, okey. Jadi, Bat, jalan kerja dia, ada tulis jalan kerja tak, Bat? Okey, kalau tak ada tak apa. Cikgu terangkan. Silakan, cikgu. Okey, jadi sekarang ni, pada langkah ini, perkali bagi X adalah negatif 5 per 2. Jadi, negatif 5 per 2 ni, per 2 dia akan dapat negatif 5 per 4. Okey.
sebelah kiri pun kita tambah negatif 5/4, sebelah kanan pun negatif 5/4. Okey, dan perhatikan kat sini sekali lagi. Bila kita buat PKD ni, A dia mesti 1. A dia mesti 1. Jadi, bila dah ada X kuasa 2 tolak 5/2 X tambah negatif 5/2 dalam kurungan kuasa 2 ni, kat sini kita akan melakukan perfaktoran sekali lagi menggunakan aplikasi identiti perfaktoran. Okey, identiti perfaktoran. Masih lagi cikgu ulang kat sini. Okey, dan sebenarnya Mira, tadi cikgu terlupa. Di sinilah sebenarnya proses penyempurnaan kuasa 2. Okey, penyempurnaan kuasa 2. Dan kita selesai macam contoh satu tadilah. Bila ada kuasa 2, kita punca kuasa 2kan kedua-dua belah. Okey, untuk jadikan dia X sahaja, X tolak 5/4, dan kita ada masih lagi ada 2 nilai dekat sini. Tambah tolak. So, akan ada 2 jalan kerja. Jadi, bila jalan kerja kat sini, murid-murid boleh menggunakan kalkulator sahaja. Okey. Pesanan cikgu, bila menulis jalan kerja PKD, mesti satu persatu. Langkah demi langkah. Jangan temis satu langkah pun untuk menyelesaikan menggunakan kaedah ini. Baik. Okey. Jadi, punca persamaan. Kat sini punca. Okey. Dalam perkataan punca istilah dia, tapi dalam simbol dia adalah X. Okey, bagi persamaan 2X kuasa 2 tolak 5X tambah 1 sama sifar ialah 2.281 dan sifar .219. Okey, baik. Saya nak tanya dekat calon-calon SPM kita, semua okey ke tak? Semua okey? Setakat ni semua clear? Okey, ada apa-apa soalan? Okey, kalau ada soalan lepas ni, kita tanya cikgu soalan sebab kita nak berhenti berehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya di Road to Success SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Kembali kita dalam Road to Success SPM 2021, masih lagi dengan topik fungsi kuadratik dengan Cikgu Izzy dan juga murid-murid Cikgu Izzy. Baik Cikgu, sekarang ni kita dah masuk di segmen yang ketiga ni. Kita dah buat beberapa penyelesaian tadi. Di segmen ketiga ni Cikgu nak tunjukkan rumus yang lain ke macam mana? Satu lagi kaedah untuk kita menyelesaikan persamaan kuadratik. Okey, di mana kaedah ini adalah kaedah kedua lah untuk matematik tambahan. Sebenarnya untuk menyelesaikan persamaan kuadratik ini ada 3 kaedah, tapi kaedah yang pertama dia dah semua pelajar mempelajarinya dalam matematik biasa. Matematik moden. Matematik moden. Okey, jadi kita akan rujuk balik. Ini adalah bentuk arm persamaan kuadratik. Okey, kita akan menggunakan rumus. Jadi apakah rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadratik ini? Okey, yang warna kuning ni di mana tajuk atau subjek persamaan rumus kita adalah X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Okey, jadi dekat sini tadi cikgu dah ingatkan persamaan arm kuadrat ini dia ada A, B dan C ni adalah pemalar. Okey. Jadi kita akan gantikan dalam rumus ini dengan syarat persamaan kuadratik ditulis dalam bentuk arm. Barulah kita boleh kenal pasti nilai A, nilai B dan nilai C. Okey. Bentuk arm, cikgu? Bentuk arm persamaan kuadratik dulu. Okey. Cikgu mengambil contoh yang sama macam contoh satu tadi. Soalan yang sama. Tapi kaedah sahaja berbeza. Okey, sekarang perhatikan.
Selesaikan persamaan X kuasa 2 tambah 8X sama dengan 2. Dengan menggunakan kaedah rumus, beri jawapan betul kepada 4 angka bererti. Kehendak soalan menggunakan rumus. Tips bagi menggunakan rumus, pastikan kita kena tulis soalan kita dalam bentuk terlebih dahulu. Jadi, menggunakan konsep kesamaan tadi, 2 kita akan bawa pula ke sebelah kiri, di mana di sini kita akan, cikgu ni sentiasa tambah jari ni. Sepatutnya sebab sini tambah 2. So, untuk jadikan dia sifar, kita sebenarnya kena tolak 2 sebelah kanan dan sebelah kiri pun tolak 2. Okey, so kita dah dapat dah bentuk X kuasa 2 tambah 8X tolak 2 sama dengan sifar. Jadi, kita keluarkan. Apakah nilai A? Okey, tak nampak ni. Tak nampak apa nilai di depan X kuasa 2 tu. Okey, jadi dia adalah 1. Okey, B kita adalah 8 dan C kita negatif 2. Okey, jadi kita tulis rumus dan kita buat penggantian sahaja. Apakah nilai A, B, C kita ke dalam rumus. Cuma di sini cikgu nak ingatkan pelajar, rumus kita adalah negatif B. Sebab pelajar biasanya tertinggal negatif B. Okey, jadi kita akan ganti. Negatif adalah, dia adalah rumus. B, 8 ini adalah nilai bagi B. Okey, dan punca kuasa 2, B kuasa 2 adalah 8 kuasa 2 tolak 4. A kita adalah 1 dan C kita negatif 2 per semua dengan 2 dan nilai A kita adalah 1. Jadi lengkap pengisian nilai A, B, C ke dalam rumus menggunakan kalkulator juga. Murid-murid tekan. Okey, di sini disebabkan kita ada 2 operasi tambah dan tolak di sini, jadi akan ada 2 jalan kerja. Okey. X sama dengan negatif 8 tambah punca kuasa 2, 72 per 2 darab 1. Dan satu lagi, negatif 8 tolak punca kuasa 2, punca kuasa 2, 72 per 2 darab 1. Jadi kita akan dapat jawapan. Okey, kalau murid-murid ingat, pada contoh 1, cikgu menggunakan soalan yang sama. Jadi dia akan dapat jawapan yang sama walaupun kaedahnya berbeza. Okey. Bila kita nak guna kaedah ini? Okey, jom kita cuba. Okey, pada paparan rajah di atas menunjukkan sebuah trapezium. Okey, PQRS dengan luas 52.5 cm persegi dan tinggi trapezium 2x cm. Soalan A, tunjukkan bahawa 4x kuasa 2 tambah 3x tolak 105 sama dengan sifar. Manakala soalan B, seterusnya cari nilai x. Okey, disebabkan soalan ini minta murid-murid tunjukkan bahawa 4x kuasa 2 tambah 3x tolak 105 dan pelajar juga telah mengetahui bagaimana untuk mencari luas trapezium. Cikgu nak tanya murid-murid cikgu lah. Boleh. Siapa yang boleh beri formula luas trapezium? Okey, silakan Amirul Aiman. Okey, terima kasih Amirul. Okey, formula dia nampak ke cik? Okey, nampak Aiman. 1/2 darab hasil tambah 2 sisi darab tinggi. Sisi tu yang sisi selari lah. Okey, 2 sisi selari. Okey, terima kasih Aiman. Okey, so ini yang pelajar kena keluarkan terlebih dahulu, formula luas trapezium. Okey, lepas tu barulah pelajar analisis maklumat daripada soalan dengan rajah. So rajah kita diberi tinggi adalah 2x cm dan manakah hasil tambah 2 selari? 2 sisi selari ini adalah QR dan PS. Jadi kita hanya masukkan sahaja ke dalam formula luas 1/2. Okey, 8 yang pertama ini QR
dan tambahkan dengan PS, panjang PS, 8 tambah 2X, darab dengan kita punya tinggi. Jadi di sini, murid akan buat pengembangan dan dia akan buktikanlah, tunjukkan. Okey, luas kita ganti 52.5 daripada soalan juga. Jadi murid selesaikan. Okey, awalnya dia dapat 16X tambah 2X kuasa 2 tolak 52.5 sama dengan sifar. Okey, dan di sini dia kena fikir 16, tapi sini 32. 2X kuasa 2, sini 4. Jadi dia kena buat apa? Dia kena darab semua sebutan dengan 2. Jadi terbuktilah. Wah, okey. Okey, jadi terbukti untuk tunjukkan 4X kuasa 2 tambah 32X tolak 105 sama dengan sifar. Okey, jadi selesai sudah soalan A. Seterusnya kita tengok macam mana untuk mencari nilai X. Okey, untuk mencari nilai X ni, pelajar kena faham soalan A dia dah ada persamaan kuadratik. Betul. Okey, persamaan kuadratik. Dan kalau diperhatikan, nilai A, B dan C ni terlalu besar untuk dia buat perfaktoran. Okey, jadi apakah kaedah yang paling senang untuk kita selesaikan mencari nilai X bagi soalan B? Okey, cikgu nak tanya pelajar cikgu lah. Okey, silakan. Cikgu nak tanya siapa? Okey. Terima kasih Azim. Okey, cuba bagi tahu murid-murid di luar sana, kami di sini. Okey. Kaedah mana yang paling senang? Kaedah, kita kena gunakan kaedah rumus. Okey. Azim memilih untuk menggunakan kaedah rumus. Okey. Azim. Azim boleh tunjuk jawapan tadi, Azim? Ada jalan kerja. Ya, jalan kerja. Boleh angkat sekali lagi, Azim? Tunjuk lagi sekali. Okey. Okey, so di situ Azim keluarkan nilai A. Okey. A ialah 4. A sama dengan 4. Jadi B sama dengan 32 dan C sama dengan negatif 105. Okey, jom kita cek jalan kerja untuk Azim. Okey, dia buat penggantian dalam dapat angkat je, Azim. Okey, angkat Azim. Okey. Jadi negatif 32 sama tak dengan Azim buat? Sama, cikgu. Okey, tambah tolak punca kuasa 32 dikuasa 2 kan? Betul. Tolak 4 darab 4 darab negatif 105 per dengan. Okey, betul. Tahniah Azim. Betul, terima Azim. kasih. Dan di sini Mira, untuk mencari nilai X ni, selepas dia isi dalam rumus, tekan sahaja kalkulator. Jadi, akan dapatlah nilai X. Cuma di sini pelajar kena memilih jawapan mana yang tepat. Okey, kalau kita perhatikan, X ini melibatkan panjang dan tinggi. Ada 2 nilai X di sini. Satu positif dan satu negatif. Jadi kita akan memilih yang nilai positif. X yang positif. Okey, selesai sudah pembelajaran untuk menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan 2 kaedah. Cikgu, saya ada soalan. Kalau tadi cikgu kata kita pilih yang X tu, maksudnya dekat bahagian bawah tu tulis X lagi sekali? Yes, kita akan tulis X lagi sekali. X sama dengan 2.5. Okey, cikgu. Kita berhenti berehat lagi sekali, cikgu? Okey. Boleh, sebab betul ni, Azim tadi jawab betul. Kita berhenti berehat seketika bagi mereka bertenang sekejap. Okey, lepas ni cikgu nak tanya lagi banyak kepada mereka. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM.
kembali kita dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, silakan untuk sambung pembelajaran seterusnya. Okey, murid-murid di luar sana, kita teruskan bagaimana untuk membentuk persamaan kuadratik daripada punca. Sekarang ni di skrin kita tengok istilah punca. Punca ni sebenarnya adalah diwakili oleh simbol X. Jika diketahui X sama dengan alfa dan X sama dengan beta ialah punca-punca persamaan kuadratik, maka okey, X tolak alfa sama dengan sifar. Kenapa X tolak alfa sama dengan sifar? Macam cikgu terangkan tadilah. Okey, alfa ni bila kita menggunakan konsep kesamaan tadi, kita tolak alfa, okey, kita tolak alfa dan kita tolak beta lah, so dia akan bergerak ke sebelah kiri. Okey, dan sama juga dengan X sama dengan beta ni, konsep kesamaan juga, kita tolak beta kiri dan kanan. Jadi, kita akan buat proses pengembangan. Okey, jadi dia akan keluar. Bila kita kembangkan, kita akan kembangkan X darab X. Okey, X darab negatif beta, negatif alfa darab X, negatif alfa darab negatif beta, dia akan dapat X kuasa 2 tolak alfa tambah beta X tambah alfa beta. Okey, dekat sini murid-murid perhatikan, dia ada X, dia ada alfa tambah beta. Apakah tersirat dia? Jadi, X kuasa 2 sama. Tolak pun masih lagi sama. Alfa tambah beta ini disebabkan tadi alfa ini adalah punca, maka alfa tambah beta. Jadi kita akan sebut dia hasil tambah punca X tambah alfa darab beta. Jadi kita akan sebut dia adalah hasil darab punca. Okey, contoh. Bentukan persamaan kuadratik yang mempunyai punca negatif 2 dan 4. Jalan penyelesaian. Kita letak sahaja formula persamaan ini. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca. Jadi kita buat penggantian sahaja. X kuasa 2, X kuasa 2. Negatif. Jadi kita ganti sahaja. Apakah punca kita tadi? Negatif 2 tambah 4. X tambah negatif 2 darab 4 sama dengan sifar. Jadi selesai sajalah. Okey, buat pengiraan. Negatif 2 tambah 4 kita dapat 2. Okey, negatif 2 darab 4 kita dapat negatif 8. Ini belum jawapan akhir. Ramai murid-murid tinggalkan sampai sini sahaja jawapan. Tidak boleh. Jadi kita kena buka kurungan ini. X kuasa 2 tolak 2X tambah tolak. Akan jadi tolak 8. Okey. Seterusnya, masih lagi membentuk persamaan kuadratik daripada punca, tapi kita nak generate satu lagi formula. Okey. Daripada persamaan, kita akan jadikan A dia 1. Jadi setiap sebutan kita bahagi semua dengan A. Jadi kita akan bandingkan dengan yang warna merah ni. Okey, X kuasa 2 tolak dalam kurungan alfa tambah beta X tambah alfa. Okey, masih lagi kita nak buat pembandingan X kuasa 2. Ini hasil tambah punca. Okey, dan ini adalah hasil darab punca. Ketiga-tiga ni kita akan bandingkan. Okey, kalau Mira nampak, B per 2, alfa tambah beta, hasil tambah punca. Jadi kita nak keluarkan. Hasil tambah punca sama dengan hasil tambah punca sama dengan alfa tambah beta sama dengan negatif B per A daripada atas pula. Okey, negatif ni kenapa? Sebabnya negatif ni. Oh, negatif. Yes, positif, kita bawa negatif. ke sebelah kanan. Okey, dan satu lagi formula, hasil darab punca pula kita bandingkan juga naik atas balik. Alfa beta. Dan dia adalah sama dengan apa? C per A. Okey, jadi hasil tambah punca, dia ada formula dia, negatif B per A. Hasil darab punca C per A. Di mana kita nak guna formula ini? Okey, kita tengok contoh. Jika alfa dan beta ialah punca-punca persamaan, 2X kuasa 2 tambah 4X tolak 3 sama dengan sifar. Bentukkan persamaan.
yang mempunyai punca 2 alfa dan 2 beta. Jadi, di sini ada 2 pasangan punca. 1 alfa beta untuk persamaan 2x kuasa 2 tambah 4x tolak 3 sama sifar. Dan kita nak bentukkan menggunakan punca 2 alfa dan 2 beta. Okey, jadi jalan kerja kita, kita kena pasti apakah nilai A daripada persamaan arm kita, nilai A, nilai B dan nilai C. Okey. Kita akan guna formula tadilah. Alfa tambah beta sama dengan B per A. So, kita buat penggantian. Okey. Nilai B, jangan lupa negatif ni. Negatif B, tapi B kita 4. A kita 2. So, kita ganti. Okey, so jawapan dia negatif 2. Kita cari dulu jawapan untuk alfa tambah beta. Okey. Alfa darab beta, formula dia adalah C per A. Okey. Jadi, alfa darab beta, negatif 3 per 2. Ini daripada persamaan soalan. Sekarang ni kita nak bentuk persamaan baru menggunakan punca 2 alfa dan 2 beta. Jadi kita kena ambil punca baru ni. Maknanya kita kena buat juga hasil tambah punca 2 alfa tambah 2 beta. Jadi kat sini ada 2 alfa tambah 2 beta dan nampak tak ada 2 dekat sini. Tindakan kita adalah faktorkan 2 alfa tambah beta. Okey, alfa tambah beta ni, alfa tambah beta daripada yang hijau ni kita ganti. Okey, 2 darab negatif 2, so kita dapat negatif 4. Okey, dan hasil darab punca 2 alfa darab 2 beta, kita akan dapat 4 alfa beta. Dan alfa beta ini kita akan ganti di sini. 4 darab negatif 3 per 2, jadi jawapan dia negatif 6. Dan disebabkan kita nak membentuk persamaan kuadratik, jadi kita panggil balik persamaan ini. So, kita ganti. X kuasa 2 sama tolak hasil tambah punca yang baru. So, kita kena ganti negatif 4 di sini tambah hasil darab punca negatif 6. Dan kita kena ringkaskan dia. Negatif akan jadi positif 4x. Positif, negatif 6 sama dengan sifar. Okey, itu dia untuk topik kita pada hari ini iaitu fungsi kuadratik. Selesailah rumus kita pada hari ini kan Cikgu? Menyelesaikan persamaan kuadratik kita. Baik, saya tanya kepada murid-murid ataupun calon SPM kita dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafis Mawib. Okey ke tak okey semua? Senyap je? Faham kan? Orang kata kalau diam tu tandanya faham Cikgu. Semua angkat trafik light hijau tu bermakna alhamdulillah lah. Semua faham. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Cikgu dan juga kepada anda di rumah. Macam mana saya yakin anda pun faham dalam masa 1 jam ini. Macam Cikgu kata, masanya terhad. Kan? Tapi dalam masa terhad ni Cikgu dapat rumuskan dan juga ajar banyak sekali. Terima kasih Cikgu. Terima kasih juga kepada anda yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Selepas ini kita ada lagi Road to Success untuk subjek yang berbeza pula. Kalau nak tahu apa, kita nantikan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Bye. Assalamualaikum. Selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021 dan semoga semua cabaran yang dihadapi oleh anak-anak akan menjadi pendorong kepada kejayaan di masa hadapan di dunia dan di akhirat. Harapan saya sebagai ayah, doakan kepada Syami dan rakan-rakan anak-anak semesta semua yang akan menghadapi SPM tahun ini akan lulus dengan cemerlang. Semoga dipermudahkan segala urusan mereka dalam pembelajaran, diberi kesihatan yang terbaik. Begitu juga kepada